بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kami dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid di mana tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, setelah kita cuti pengajian kita bulan puasa, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kitab hadis Mishkatul Masabih. Pada malam ini, seperti mana dah diumum tadi, kita akan sambung muka surat 20, tajuknya kedudukan muballigh pada pandangan Islam, hadis berkaitan dengan muballigh. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala inna wafda Abdul Qais لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إلى آخر الحديث متفق عليه ولفظه للبخاري. Maksudnya, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahawa ketika rombongan Abdul Qais telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, siapakah kaum ini ataupun siapakah rombongan manakah ini? Lalu mereka menjawab, kami adalah kaum Rabi'ah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat datang kepada rombongan atau kaum tersebut tanpa kehinaan. Maksudnya, sifat bagi kaum itu adalah tidak ada kehinaan. Maksudnya, kaum itu bukan datang sebagai tawanan. Sesetengah kaum akhirnya hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan kalah perang dan mereka datang dihadiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebagai tawanan perang. Tapi wafd Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensifatkan mereka, sabdanya, mereka datang dalam keadaan tidak ada kehinaan. Maksudnya, mereka ni datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan sebagai tawanan perang ataupun tanpa penyesalan. Maksudnya, mereka datang bukan dalam keadaan membayar jizyah. Maksudnya, terkadang satu-satu kaum mereka kalah perang dengan tentera muslimin, kemudian mereka ditawarkan masuk Islam. Kalau masuk Islam, mereka dah bebas daripada semua kesulitan di atas muka bumi ini yang akan dihadapkan kepada kaum kufar. Kalau tidak, mereka tidak mau menerima Islam, mereka diminta bayar jizyah. Jadi
bayar jizyah ni dianggap satu kehinaan bagi kaum kufar, supaya mereka hidup dalam keadaan membayar jizyah dalam keadaan hina, dan mereka tidak bagi hak sama dengan kaum muslimin. Dengan keadaan begitu, lama kelamaan mereka akan sedar diri dan mereka akan masuk Islam. Itulah hikmah daripada jizyah tu. Jadi Wafd Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka tidak dalam keadaan penyesalan. Maksudnya mereka tidak bayar jizyah kepada Rasulullah SAW. Lama kelamaan bayar jizyah, mereka menyesal masuk Islam. Bukan tidak seperti itu. Maksudnya Wafd Abdul Qais, golongan datang yang jumpa Rasulullah SAW ni, mereka masuk Islam dengan rela hati mereka sendiri, tidak ditindas, tidak ditekan oleh siapa-siapa, ataupun tidak dihina, ataupun mereka tidak ada dalam keadaan tawanan perang. Jadi mereka sama-sama dengan sahabat-sahabat lain, mereka juga masuk Islam dengan kerelaan hati mereka sendiri. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji kepada mereka dengan sabdanya, mereka datang ni bukan datang sebagai tawanan perang dan juga bukan dengan cara membayar jizyah. Itu satu pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Ketika itu mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang kepada Tuan melainkan pada bulan haram. Maksudnya mereka ni duduk berjauhan dengan Madinah. Mereka mau datang di sisi Madinah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti lalu perkampungan kufar Mudar. Jadi kaum kufar ni mereka tak mau bagi Wafd Abdul Qais ni lalu di hadapan kampung mereka menuju ke Madinah, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama, hukum ahkam agama. Sebab itulah mereka sekat dengan apa cara sahaja ketika Wafd Abdul Qais mau lalu di sisi perkampungan mereka. Jadi mereka tunggu perang dengan kaum muslimin ketika kaum muslimin mau lalu di sisi kampung mereka. Jadi itulah sebab sahabat-sahabat Wafd Abdul Qais yang datang, mereka kata kami tidak mampu untuk datang kepada Tuan melainkan pada bulan haram. Maksudnya bulan yang diharamkan untuk berperang. Itu apa maksud? Nanti dalam penjelasan kita akan baca insya-Allah. Bulan haram, bulan yang diharamkan untuk berperang. Di antara kami dan Tuan terdapat satu perkampungan orang kafir kabilah Mudar. Maka perintahlah kami dengan satu kata putus yang boleh kami memberitahunya kepada kaum kami. Mereka ni datang mewakili daripada kaum mereka. Mereka datang tanya hukum ahkam dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan sampaikan balik kepada kaum tinggal di belakang di perkampungan mereka. Mereka bagaikan muballigh yang datang ambil hukum ahkam daripada Rasulullah SAW, kemudian sampaikan balik kepada penduduk-penduduk sekampung dengan mereka yang tinggal di belakang mereka. Maka perintahlah kami dengan satu kata putus yang boleh kami memberitahunya kepada kaum kami, dan dengannya kami akan memasuki syurga. Mereka juga bertanya mengenai hukum bekas-bekas minuman. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memerintah mereka
empat perkara dan melarang daripada empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah mereka beriman dengan Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Yang datang ni bukan baru masuk Islam, mereka ni dah orang Islam, dah jadi sahabat Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakan dengan iman dan bagi ingat kepada mereka supaya tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, adakah kamu ketahui apakah itu beriman dengan Allah tanpa menyekutukannya? Jadi Nabi SAW soal ni mau bagi ingatkan semula kepada iman dan juga untuk menjauhi daripada syirik. Mereka menjawab berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah satu cara daripada sahabat-sahabat. Apa sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, walaupun mereka tahu, mereka akan jawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Mereka tidak akan menunjul di hadapan Rasulullah SAW sebagai mereka ni yang arif, yang tahu dan sebagainya. Mereka tunduk sepenuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu memberi 1/5 daripada harta rampasan ghanimah. Maksudnya apabila mereka berperang dengan orang kafir, menang dalam peperangan, orang-orang Islam akan dapat harta rampasan daripada kaum kufar. Daripada hasil harta rampasan itu 1/5 itu akan serah kepada Baitul Mal untuk Allah dan Rasul. Jadi itulah maksud kamu memberi 1/5 daripada harta rampasan ghanimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dengan 4 perkara. Larangan menggunakan hantam tembikar, dubak bekas labu kering yang akan sebut 4 perkara ni, maksudnya 4 jenis bekas. Bekas-bekas satu masa dulu sebelum diharamkan minum arak, sahabat-sahabat dalam keadaan zaman jahiliah dulu, mereka guna bekas-bekas ni untuk simpan arak. Bila simpan dalam bekas-bekas yang akan disebut 4 jenis bekas ni, air nabis, air kurma yang dijadikan arak, dia cepat memabukkan dan juga lebih sedap bagi mereka. Makin lama simpan dalam bekas tu, makin sedap dan juga makin mabuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kepada golongan yang mai tanya daripada menggunakan bekas-bekas tu. Takutnya ada yang sesetengah iman masih tidak mantap, mereka salah guna bekas-bekas tu, masih ada lagi simpan arak dan sebagainya. Di atas kebimbangan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menggunakan bekas-bekas tu. Walaupun sahabat-sahabat dah tak minum lagi arak masa tu, walaupun bekas-bekas tu dah basuh cuci elok, walaupun boleh guna isi air dalam tu, tapi di atas kebimbangan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih larang lagi kepada sahabat-sahabat yang mai tanya tu. Kemudian daripada tu kita akan baca dalam penjelasan sebentar nanti. Bila dah mantap iman sahabat-sahabat, dah sampai tahap boleh meyakini sepenuh dengan
iman sahabat-sahabat tidak akan menyalahgunakan bekas-bekas tu bila Rasulullah SAW dah yakin sepenuh. Ketika tu Nabi SAW tarik balik hukum yang larang tu. Maksudnya bekas-bekas tu seketika sahaja Nabi SAW larang daripada menggunakan masa tu. Kemudian daripada tu Nabi SAW benar semula menggunakan bekas-bekas tu, sama ada isi air dalam tu, guna bekas-bekas tu. Itu nanti kita baca dalam penjelasan ni insya-Allah. Jadi yang disebut 4 jenis bekas yang mana Rasulullah SAW larang menggunakan itu. Pertama, nama bekas tu hantam. Yang kedua, dubba, iaitu bekas labu kering. Maksudnya labu besar, mereka korek, buang isi dalam tu, tinggal dia punya kulit yang jadi keras, kemudian simpan arak dalam tu. Itu cepat memabukkan dan rasa sedap. Itu tradisi masa tu. Yang ketiga, nakhir, bekas kayu. Bekas kayu yang dilubangi, kemudian ada jenis kayu simpan arak dalam bekas kayu tu, arak jadi sedap, lebih memabukkan. Dan yang keempat, muzaffat, bekas yang disaluti dengan tar. Itu cara-cara tradisi kaum jahiliyah di mana mereka usaha dengan cara-cara tu supaya arak menjadi lebih sedap. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memelihara perkara-perkara ini, yakni amalkan dan beritahulah kepada kaum kamu. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayat oleh sahabat Abdullah bin Abbas oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sepakat mereka riwayat hadis ni. Dan lafaz hadis yang kita baca sebentar tadi itu adalah lafaz hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Penerangan dalam hadis tadi ada sebut rombongan kabilah Abdul Qais. Mereka telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. 2 kali sahaja mereka sempat datang disebabkan ada kaum kufar Bani Mudhar ni, mereka sentiasa menghalang mereka daripada hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika gencatan senjata bulan-bulan haram 4 bulan, di situlah mereka ambil kesempatan mai jumpa Rasulullah SAW, tanya hukum ahkam, mereka amal dan sampaikan balik kepada kaum tinggal di belakang mereka. Pada tahun ke-6 Hijrah seramai 13 hingga 14 orang. Itu kali pertama. Dah pun 6 tahun Nabi SAW duduk di Madinah, barulah mereka sempat datang jumpa dengan Rasulullah SAW yang hadir masa itu seramai 13 hingga 14 orang. Dan pada ke-8 atau ke-9 Hijrah, itu dah begitu lama pula, barulah mereka sempat datang masa itu seramai 30 hingga 40 orang. Wufud adalah jamak kata plural kepada wafid, maknanya ialah tetamu daripada luar. Wafda Abdul Qais maksudnya tetamu datang dari luar daripada kabilah Abdul Qais. Kebiasaannya kabilah-kabilah yang masuk Islam akan datang ke Madinah untuk belajar Islam. Tidak semua ahli kabilah yang boleh datang. Jadi satu-satu grup, satu-satu
qabilah. Bila mereka dah menerima Islam, bukannya semua orang, lelaki, wanita, kanak-kanak, bukan mereka semua sempat datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu mereka akan hantar wakil mereka untuk belajar Islam. Jadi ada riwayat mengatakan Ali bin Abbasin qala inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais bijawatan min al-Bahrain. Disebut hadis ni dalam Syarhus Sunnah. Mafhum daripada hadis di atas menyatakan bahawa selepas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, masjid yang pertama mengadakan sembahyang Jumaat ialah Masjid Abdul Qais di Juwasa, nama satu bandar sebuah kota di Bahrain. Sebelum kedatangan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada sahabat satu kabilah yang terbaik daripada ahli masyrik akan datang. Rombongan seramai 14 orang penegang telah datang. Sayyidina Umar telah pergi keluar daripada Madinah untuk melihat dan menyambut mereka. Seterusnya membawa mereka berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka sampai, mereka terus meninggalkan barang mereka untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana apabila kita buat umrah, kita sampai Madinah, ada juga sesetengah orang tergesa-gesa letak beg di hotel, cepat-cepat mereka pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah mereka pun bila sampai Madinah, mereka tak sempat mau ikat unta, mau simpan barang-barang mereka bawa datang, tinggal semua tu. Mereka terus menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumpa Rasulullah SAW, cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada satu orang, itu ketua rombongan tu kecuali Abdul Qais. Rombongan Abdul Qais ni maksudnya nama ketua tu Abdul Qais. Abdul Qais, amir, ketua bagi rombongan tersebut yang ditinggalkan. Dia tidak dalam keadaan tergesa-gesa seperti sahabat lain. Dia tinggal di belakang. Kemudian beliau telah mengikat unta-unta dan menyimpan barang-barang rombongan, siap-siap mandi. Dalam riwayat lain hadis Muslim ada sebut dia siap mandi, wangikan tubuh badan dia, kemudian barulah dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu beliau telah menukar pakaian dan memakai pakaian yang baru. Barulah beliau pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau tidaklah begitu cantik. Maksudnya Abdul Qais ni bukannya orang rupa cantik, tapi akhlak dia, sikap dia begitu indah. Beza dengan sahabat-sahabat lain. Seseorang itu dicintai bukan kerana wajahnya, tetapi disebabkan nilai akhlak yang ada padanya. Jadi walaupun Abdul Qais ni rupa tidak begitu cantik, tapi akhlak dia begitu mulia, lebih daripada sahabat-sahabat yang datang bersama dengan dia. Akhlak itulah ditunjukkan oleh dua anggota yang kecil, iaitu hati dan lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa dalam diri kamu ada dua kebaikan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuju
kepada Abdul Qais yang tidak begitu cantik rupa tapi akhlaknya begitu indah. Disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sebagai puji dengan kemuliaan ada pada diri Abdul Qais itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa dalam diri kamu ada dua kebaikan yang Allah dan Rasulnya menyukainya, iaitu sifat tanggungjawab. Maknanya sahabat-sahabat lain tergesa-gesa mau jumpa Rasulullah SAW, tinggal tak sempat ikat unta, tak sempat kemas barang. Dia yang bertanggungjawab sebagai ketua rombongan. Dia simpan, kemas, tambat unta dan sebagainya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam puji sifat yang Allah dan Rasul suka, iaitu sifat bertanggungjawab dan hilm, kelembutan. Dia mempunyai sifat lembut. Jadi dua sifat itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau telah bertanya sifat ini ialah kasbi, hasil daripada usaha, atau atai, pemberian. Jadi bila Rasulullah SAW menyebut dua sifat yang ada dalam diri Abdul Qais yang disukai oleh Allah dan Rasul, Abdul Qais tanya kepada Rasulullah SAW tentang dua sifat itu. Dua sifat itu sifat yang diusaha, boleh cari sendiri, ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila tanya, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sifat ini ialah anugerah Allah terhadap kamu. Maksudnya bukan sifat dibuat-buat ataupun dirancang-rancang oleh Abdullah bin Qais supaya Rasulullah SAW suka, puji dan sebagainya. Tidak ada semua itu. Ini adalah satu pemberian, satu anugerah khas kepada Abdullah bin Abdul Qais. Itu jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan ini diketuai oleh Sayyidina Abdul Qais. Disebabkan itu rombongan ini dinamakan Wafd Abdul Qais. Bila rombongan itu sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan sabdanya marhaban bil qaum. Marhaban maksudnya ialah keluasan, iaitu hati kami telah terbuka dengan luas untuk menerima kamu. Maksudnya Rasulullah SAW sambut dengan baik. Dalam bahasa orang Melayu diungkapkan maksud marhaban dengan makna masuklah, buat macam rumah sendiri. Maksudnya sambut 100% dengan tetamu yang datang tu. Dan dua sifat yang disebut bagi Wafd Abdul Qais oleh Rasulullah SAW. Pertama, ghair khabaya, tanpa rasa kehinaan. Maksudnya ada orang yang datang dalam bentuk penghinaan, iaitu datang sebagai tawanan. Mereka ni tidak keadaan tu. Ghair nadama, maksudnya datang tanpa penyesalan, iaitu tiada pilihan lain melainkan kamu masuk Islam atau datang dengan dikenakan jizyah. Jadi bukan kata mereka menerima Islam dalam keadaan terdesak, tidak ada pilihan lain dah. Kalau tidak menerima Islam akan dibunuh ataupun akan dirampas harta benda. Dengan ketakutan itu terpaksa masuk Islam. Tidak keadaan tu. Maksudnya dua sifat ni, mereka ni menerima Islam dengan rela hati sendiri. Tidak ada apa-apa tekanan daripada mana-mana pihak, dan tidak ada apa-apa ketakutan dibunuh, dirampas harta dan sebagainya. Itulah dua sifat yang Rasulullah SAW puji kepada golongan itu. Ashhurul haram, bulan-bulan haram
yang menjadi gencatan senjata, maksudnya orang Arab, disebabkan peperangan dalam kalangan mereka yang menyebabkan kesusahan dalam kehidupan mereka. Jadi orang Arab masa itu mereka suka sentiasa berperang. Aus dan Khazraj bertahun-tahun, ratusan tahun mereka berperang. Bila Rasulullah SAW tiba di Madinah, Nabi SAW dapat menyatukan Aus dan Khazraj, dan peperangan itu dah habis. Tapi masih ada lagi golongan-golongan meneruskan peperangan. Disebabkan mereka sentiasa sibuk dengan peperangan, mereka selalunya menerima kesusahan dalam hidupan mereka. Sebab tu mereka bincang satu sama lain dan dah pun setuju untuk tidak mengadakan peperangan dalam bulan-bulan haram, iaitu bulan gencatan senjata 3 bulan secara berterusan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan berasingan iaitu bulan Rajab. 4 bulan ni mereka amat menghormati. Dalam 4 bulan ni mereka tidak berperang. Jadi masa itulah Wafd Abdul Qais Sani ambil kesempatan lalu perkampungan kufar Mudar. Mereka datang di sisi Rasulullah dalam bulan 4 bulan ni. Bila mereka lalu mau pergi di sisi Rasulullah SAW di Madinah, orang kafir tidak akan ganggu dan tidak akan berperang dengan kaum muslimin. Itulah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Kadang-kadang mereka menukar bulan Muharram menjadi bulan Safar untuk membolehkan mereka berperang. Oleh sebab ini Nabi SAW telah bertanya kepada Haji Wida, hari apakah ini, bulan apakah ini, dan Nabi SAW telah menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bilangan hari dan bulan yang tidak lagi boleh ditukar. Sebelum tu orang kafir mereka tukar ikut suka. Bila mereka nak berperang bulan Safar, mereka tukar dengan Rajab dan sebagainya. Jadi setelah daripada itu Nabi SAW tidak benar lagi buat demikian itu. Masalah minuman, mereka bertanya mengenai masalah minuman, dan jawapan Nabi SAW menunjukkan maksudnya ialah masalah bekas minuman. Dalam soalan daripada Wafd Abdul Qais itu, mereka tanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman yang mana halal, yang mana haram. Tapi Nabi SAW bagi jawapan lebih sempurna, sekaligus Nabi SAW bagi jawapan termasuklah bekas-bekas minuman sekali. Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW telah memerintahkan mereka untuk melakukan 4 perkara. Nabi SAW memberitahu untuk menyebutkan 4 perkara, tetapi Nabi SAW menyebut 5 perkara. Bila Rasulullah SAW suruh kepada mereka, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW perintah kepada mereka 4 perkara, tapi bila bagi keterangan tentang 4 perkara terlebih 1 perkara, jadi 5 perkara, itu tidak menjadi masalah dalam hadis ni. Nabi SAW telah memerintah mereka beriman dengan Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Nabi SAW bersabda, adakah kamu ketahui apakah itu beriman dengan Allah tanpa menyekutukannya? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan
selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, menunaikan sembahyang. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, kamu memberi 1/5 daripada harta ghanimah. Itulah yang menjadi 5 perkara. Ada tambahan satu, yang kelima, nombor 5 tu asalnya 4 saja, tetapi yang pertama disebut secara tabarrukan. Maksudnya yang pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan, itu kalau tidak sebut pun tidak mengapa. Maksudnya sebab mereka ni dah pun jadi orang beriman, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga itu untuk mendapatkan keberkatan daripada keimanan itu. Dan 4 baki yang asal, yang sebenarnya 4 perkara selain daripada perkara yang pertama tu. Ada pendapat yang menyatakan sebaliknya, iaitu perkara kelima ialah tambahan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ini kerana dalam soal jawab dengan Nabi SAW, mereka mengatakan mengenai musuh mereka daripada kafir Mudhar. Jadi mereka minta di sisi Rasulullah SAW berkenaan dengan jawapan-jawapan daripada soalan mereka. Ketika itu mereka ada menyebut, katanya mereka tidak sempat datang berkali-kali di sisi Rasulullah SAW disebabkan mereka terpaksa lalu di hadapan perkampungan kufar Mudhar. Jadi daripada situ Nabi SAW dah pun faham mereka ni sentiasa berhadapan dengan peperangan dengan orang kafir. Bila berdepan dengan orang kafir, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ketika menang, orang-orang Islam akan dapat harta rampasan perang. Jadi sebelum lagi kaum tu tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dah bagi tahu awal-awal jawapan tu. Kalau tidak, mereka tak tahu apa-apa berkenaan dengan hukum rampasan harta perang tu, mereka akan ambil semua, tidak serah 1/5 kepada Baitul Mal. Itu akan jadi kesalahan bagi mereka. Jadi sebab itulah Nabi SAW tambahkan yang kelima tu, supaya mereka lebih luas pengetahuan, lebih daripada apa yang mereka mahu tahu tu. Jadi itulah yang menjadi nombor 5 ni, tambahan jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana dalam soal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan mengenai musuh mereka daripada kafir Mudhar, dan selalunya mereka berperang dengan musuh mereka. Dalam peperangan kadang-kala mereka menang dan kadang-kala kalah. Apabila mereka menang, mereka akan mendapat harta rampasan. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hukum tambahan, iaitu jika kamu menang perang, maka harta perang itu perlu diberi 1/5 daripadanya kepada Baitul Mal. Jawapan ketiga, beriman dengan Allah dan Rasul itu asal, dan 4 baki lagi itu adalah maksud. Jawapan keempat, antu'tu, atafnya ialah pada an arba'. Ini nahu dah. Jawapan kelima, ada sebahagian ulama menyatakan sembahyang dan zakat adalah seolah-olah satu hukum. Jadi dalam 5 jawapan daripada Rasulullah, sembahyang dan zakat kira satu, yang 3 lagi campur jadi 4 juga tidak jadi 5. Sebab apa? Selalunya dalam Al-Quran ada sebut wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat dengan zakat ni sentiasanya dalam Quran sebut bersama. Jadi sebab tu kira salat dan zakat ni satu jawapan. Jadi maknanya tepat
juga pak perintah daripada Rasulullah SAW. Jawapan keenam, hukum humus, hukum 1/5 itu seumpama zakat, maka ia termasuk dalam hukum zakat. Jadi 1/5 harta rampasan mesti serah kepada Baitul Mal, itu seolah-olah zakat juga. Jadi kira satu, zakat dengan khumus ni kira satu. Jadi maknanya jawapan daripada Rasulullah SAW tepat 4 perkara juga. Nabi SAW menegah mereka daripada meminum dari bekas hantam, iaitu bekas tembikar yang tidak dibakar dan dicat warna hijau. Ad-dubba ialah bekas labu yang dibuang isi, dikeringkan dan dijadikan bekas minuman. Azan dulu. Allah Akbar.
Kita sambung sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah mereka daripada meminum dari bekas antam, iaitu bekas tembikar yang tidak dibakar dan dicat warna hijau. Bekas nama ad-dubba ialah bekas labu yang dibuang isi, kemudian masukkan arak dalam labu tu, simpan. Dengan itu arak cepat memabukkan orang dan juga sedap minum. Bekas labu yang dibuang isi dikeringkan dan dijadikan bekas minuman. Yang ketiga, bekas nakir, iaitu bekas minuman yang ditebuk daripada kayu, dilubangi kayu, kemudian buh arak di situ minum. Yang keempat, muzaffat, iaitu bekas yang disaluti dengan tar. Jadi bekas-bekas jenis-jenis seperti ini sekarang dah tidak ada lagi. Jadi jangan kita nak cuba pula cuba-cuba bekas-bekas ni betul ke tidak. Lebih sedap, lebih memabukkan. Arak sendiri dah jadi haram. Apakah sebab larangan ini dibuat? Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang minum dengan bekas-bekas seperti itu? Jawapannya, orang Arab ketika itu, zaman jahiliyah dulu, suka minum arak dan diminum daripada bekas ini kerana 4 jenis bekas ini menyebabkan nabis, air nira, air dikeluarkan daripada buah kurma tu bertukar menjadi arak begitu cepat. Adat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda ingin melarang sesuatu perkara, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memubalarahkan, memberatkan ataupun menekankan sesuatu larangan itu untuk menimbulkan kebencian kepada perkara yang disukai itu. Maksudnya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau larang di sini ialah minum arak. Tidak ada masalah dengan bekas tu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bagi sahabat-sahabat tinggalkan arak habis-habisan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sampailah dengan bekas-bekas yang biasanya diminum dalam tu, buah arak tu. Itu satu cara ataupun satu hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah timbul kebencian terhadap sesuatu perkara, maka hukum itu akan diringankan atau dihapuskan. Jadi pada peringkat awal, arak bekas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam larang supaya sahabat-sahabat tinggalkan arak tu, supaya benci nak minum arak tu. Bila sahabat-sahabat dah taat, dah patuh, dah pun boleh tinggalkan arak tu yang tidak menjadi masalah bekas tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan semula. Itu pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, larang dengan cara begitu tegas. Kemudian yang mana boleh bagi kelonggaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi longgar. Itu cara daripada Rasulullah SAW. Contohnya, orang Arab suka kepada anjing, mereka suka bela anjing untuk menimbulkan kebencian terhadap anjing. Hukum itu dimubalarahkan, ditekankan pada peringkat awalnya
apabila anjing melalui hadapan orang yang salah sembahyang, maka sembahyang itu dihukum batal. Jadi pada peringkat awal Nabi SAW bagi hukum sampai begitu, supaya benci dengan anjing. Anjing lalu di hadapan orang sembahyang, sembahyang batal. Jadi dengan itu orang tidak suka lagi nak bela anjing tu. Itu cara Rasulullah SAW. Ada hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqi dhalika mislu mu'khiratir rahli, rawahu Muslim. Apabila telah timbul perasaan benci, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bunuh anjing yang hitam saja. Jadi pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bunuh anjing, tak kira hitam putih, bunuh semua anjing tu. Kemudian daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ringankan hukum, merintahkan untuk bunuh anjing yang hitam sahaja, iaitu riwayat Ali bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu uqtulul kilaba rafi'an sautahu bidzalika. Setelah timbul perasaan benci pada peringkat akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abdullah bin al-Mughaffal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilab. Pada peringkat awal Nabi SAW perintah supaya bunuh anjing. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma li wal kilab, apa terjadi aku dengan anjing tu? Apakah aku nak musuh lagi berterusan dengan anjing tu? Maknanya ketika tu maksud Rasulullah SAW, Nabi SAW tidak suruh lagi bunuh anjing tu. Cuma Nabi SAW bagi hukum, apabila anjing tu jilat mana-mana bekas air, air tu dibuang jadi najis, bekas tu akan dicuci 7 kali. Kali terakhir basuh, cuci sama dengan tanah. Jadi maknanya akhir sekali hukum tu dah diringankan. Begitu juga berkenaan dengan minum arak dalam 4 jenis bekas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awalnya menegaskan minum dengan 4 jenis bekas tu juga dilarang. Bila Nabi SAW dah faham dan dah dapat tahu, dah pun mantapnya iman sahabat-sahabat, dah boleh tinggal minum arak tu dan tidak ada lagi kebimbangan, mereka akan simpan bekas-bekas tu dengan alasan simpan air, guna air dengan bekas-bekas tu. Kemudian mereka adakan arak dalam tu. Bila tidak ada lagi keadaan-keadaan yang boleh dibimbangkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan semula guna bekas-bekas tu. Cuma yang jadi haram, yang larang ni minum arak, itu saja. Nahaitukum 'anil nabi. Begitu juga untuk menimbulkan kebencian terhadap arak, maka untuk meminum daripada bekas arak juga dilarang. Satu riwayat lagi, riwayat Muslim, nahaitukum 'anil nabi, aku larang kamu daripada minum air nabis. Air nabis maksudnya buah kurma ataupun buah kismis rendam dalam air pada waktu malam. Keesokan pagi air tu dah tukar menjadi air kurma, itu dinamakan air nabis. Sebelum waktu tengah hari, biasanya minum masa tu tidak akan jadi mabuk. Kalau begitu air nabis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang minum. Nabi sallallahu sendiri pun suka minum air nabis tu. Aisyah radhiyallahu anha
selalunya dia sediakan air nabis waktu malam, keesokan pagi Rasulullah SAW minum. Tapi syaratnya tidak boleh mabuk. Kalau simpan lama lebih pada sehari biasanya dia akan jadi mabuk. Kalau begitu tak boleh minum. Kalau minum sebelum nabis itu jadi memabukkan orang minum, itu harus minum. Nabi SAW juga suka. Jadi Nabi SAW beritahu, nahaitukum anil nabis, pada peringkat awal aku larang kamu daripada meminum air nabis, illa fi siqain, kecuali pada sesetengah bekas, fashrabu fil asqiyati kulliha. Maka maksudnya sekarang ni bolehlah kamu minum pada kesemua jenis bekas. Ada peringkat awal bekas yang disebut 4 jenis bekas tu dilarang minum air nabis dalam bekas tu. Sekarang ni dah tidak ada lagi larang, boleh minum pada kesemua bekas. Wala tashrabu muskiran, jangan kamu minum dalam keadaan memabukkan diri. Yang tu penting. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hadis ini telah dimansuhkan. Maksudnya hadis yang larang minum dengan 4 jenis bekas tadi, di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hadis hukum larang daripada hadis itu dah pun dibatalkan. Maksudnya dah ditarik balik. Hukum yang larang tu maknanya 4 jenis bekas tu sekarang kita mau isi air ke, mau bubuh air nabis, mau minum ke, boleh. Tidak dilarang lagi. Akan tetapi di sisi Imam Malik dan Imam Ahmad masih mengatakan hukum hadis ini masih diguna pakai. Jadi di sisi Imam Malik dan Imam Ahmad, hadis ni tidak jadi mansukh. Itu perbezaan ijtihad di sisi imam-imam mujtahidin. Dua imam anggap hukum larang yang ada dalam hadis tu dah ditarik balik. Itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal kira hukum larang guna 4 jenis bekas tadi masih kekal lagi, tidak dibatalkan hukum tu. Itu tidak menjadi masalah. Masing-masing ijtihad daripada imam-imam. Yang setengah tu dia ambil hukum daripada zahir hadis tu, yang setengah tu dia kira buat kajian berdasarkan keadaan-keadaan semasa, masa mana Rasulullah SAW larang, masa mana Rasulullah SAW ada benar pula, mereka kaji semua tu, tetapkan hukum ni masih kekal ataupun tidak. Itu kepakaran daripada imam-imam mujtahidin tu. Bagi kita yang tidak mampu ijtihad ni, kita turut saja. Kita sekarang ikut ijtihad Imam Syafi'i, jadi kita turut saja pandangan Imam Syafi'i yang kata hukum larang berkenaan dengan menggunakan 4 jenis bekas tu dah pun ditinggalkan. Jadi maksudnya kalau masih ada lagi bekas-bekas seperti itu sekarang, kalau kita jumpa nak bubuh air nabis dalam tu kita mau minum, boleh. Itu saja. Bagi mereka yang anggap hukum tu masih kekal, jangan minum dengan bekas tu. Itu saja. Ada bekas lain, tak perlu itu kita mau perang pula. Boleh tak boleh. Ini ijtihad mazhab ni, beza pandangan imam ni, peningkan kita lah, apalah. Kita mau caci dengan imam-imam, tak perlu semua tu. Hendaklah kamu memelihara perkara-perkara ini, yakni amalkan. Itu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wafd Abdul Qais. Nabi SAW setelah dia bagi tahu pesan supaya kaum wafd Abdul Qais tu amal dengan apa yang dia pesan, dan Nabi SAW pesan
beritahulah ia kepada kaum kamu. Jadi yang penting sekali sebarkan, sampaikan hukum ahkam kepada mereka belum tahu hukum ahkam tu. Jadi bukan kata cukup dengan setakat orang-orang datang 13-14 orang tu dah tahu hukum cukup. Tidak. Masih ada lagi ramai tinggal di perkampungan mereka masih belum tahu lagi hukum ahkam tu, perlu bagi tahu balik. Jadi kita juga sama, bila kita mai belajar di masjid, dengar apa-apa orang mengajar ni bagi tahu, perlu juga bila kita balik rumah kita bagi tahu kepada ahli keluarga kita, orang jiran-jiran kita yang tidak sempat datang masjid tu, kita sampaikan balik dengan hikmah, jangan pergi gaduh pula. Jadi itu pengajaran daripada hadis ni. Apabila duduk dalam majlis taklim, maka kita duduk dengan niat untuk amal dan sampaikan. Maksudnya kita duduk dalam majlis sekarang ni kita belajar hadis daripada Mishkatul Masabih, niatlah di situ pertama apa yang kita dengar kita akan amal untuk diri kita sendiri, dan kita akan sampaikan kepada ahli keluarga, jiran, kawan-kawan yang tidak ada dalam majlis ni. Kita niat kita akan bagi tahu juga kepada mereka apa yang kita dapat belajar tu. Jadi kita sendiri pun dapat amal, orang lain pun dapat amal. Dengan itulah amalan-amalan orang-orang Islam akan menjadi sempurna. Ketinggian ilmu seseorang itu tidak menunjukkan kebijaksanaan seseorang, tetapi adab-adab seseorang itu yang menunjukkan kebijaksanaannya. Penghormatan datang apabila kita dapat menangani masalah dengan adab. Jadi maksudnya seseorang pandai tunjuki kebijaksanaan, itu bukan maksud dia tu tinggi ilmu dia. Yang dianggap tinggi ilmu ni orang yang mampu menangani masalah dengan penuh adab dan juga akhlak yang baik, dan tidak menimbulkan apa-apa masalah dalam masyarakat. Itulah dianggap orang yang bijaksana, yang mempunyai ketinggian ilmu. Kalau sambung lagi satu hadis tu memang panjang. Jadi sekarang ni dulu, lagipun baru buka balik lepas cuti puasa, saya pun kurang sihat sikit. InsyaAllah bulan depan kita ambil masa lebih sikit, kita baca insyaAllah. Allah